Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini masih mengekalkan tema yang sama seperti tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin. Dan ini adalah seiring dengan iltizam dan aspirasi berterusan Kerajaan Perikatan Nasional dalam menyemai rasa cinta semua rakyat kepada negara selain menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat ketika kita masih memerangi pandemik COVID-19 semenjak lebih setahun yang lalu. Ya, Malaysia Prihatin sekali lagi dipilih sebagai tema sambutan Bulan Kebangsaan untuk Hari Kebangsaan dan juga sambutan Hari Malaysia serta bersama dengan kempen Kibar Jalur Gemilang bagi tahun 2021. Apa yang dapat kita gagaskan sebenarnya pemahaman yang lebih meluas dan juga definisi yang lebih melihat kepada perspektif bukan saja dari segi literal tetapi bagaimana definisi konsep tentang aspek patriotisme dan juga kebersamaan itu dapat diterjemahkan secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Sudah pastinya anda sedang menonton kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Malaysia Prihatin, tema yang digunakan pakai dalam sambutan Bulan Kebangsaan bagi tahun 2021, patriotisme dan kebersamaan. Dua perkataan secara literalnya mungkin membawa pengertian yang agak jauh, tetapi ia bernaung di bawah satu payung yang sama iaitu perpaduan dan juga bagaimana kita menyatupadukan seluruh rakyat Malaysia. Untuk bercakap lebih lanjut tentang topik kita dalam Bicara Naratif pada malam ini, saya amat bersati untuk bersama dengan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong yang juga merupakan Fellow Utama Institut Kajian Etnik Kebangsaan kita Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Apa khabar? Selamat malam Prof Datuk. Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Sudah pastinya molek untuk kita memulakan mukadimah Bicara Naratif dengan membawa satu konotasi dan juga pengertian secara asasnya tentang dua perkara penting yang kita akan bincangkan iaitu patriotisme dan kebersamaan. Dua perkara yang mungkin membawa satu konotasi literal yang berlainan tetapi di bawah kerangka yang sama. Kita mulakan dahulu dengan aspek patriotisme. Dalam perihal kita mendepani pandemik COVID-19 ketika ini, apa yang boleh digagaskan dalam pemahaman patriotisme yang berbagai Prof Datuk? Ya, bagi saya dalam konteks pandemik COVID-19 ini, patriotisme ataupun semangat kenegaraan itu boleh kita lihat dari segi perpaduan dalam kalangan rakyat kita dari pelbagai kaum ini untuk saling membantu antara satu sama lain dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Jadi saya lihat ada kebersamaan di situ, ada perpaduan di situ dalam kita memerangi pandemik ini dan sudah tentu kebersamaan itu merujuk kepada kita semua bergerak sebagai satu komuniti nasional. Dalam erti kata kita tidak lagi berbeza-beza dari segi etnik dalam hal kita memerangi pandemik ini. Kita bergerak sebagai satu komuniti nasional di bawah nama bangsa Malaysia. Ya. Yang berbahagia Prof Datuk, manifestasi kepada patriotisme dan kebersamaan itu sudah pasti kita melihat kepada bagaimana penghayatan itu diterjemahkan secara lahiriah dan juga zahiriah, maka diperjelaskan melalui set tingkah laku dan juga gerak-geri manusia serta rakyat Malaysia. Dalam perihal ini, apakah yang boleh dirangka ataupun yang boleh dinilai melalui aspek fizikal tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rakyat Malaysia mencerminkan bahawasanya patriotisme dan kebersamaan kita melalui satu proses yang lebih matang, Prof Datuk? Ya, dalam hal krisis kesihatan yang kita hadapi sekarang ini, iaitu dalam kita memerangi COVID-19 ini, sudah tentu salah satu manifestasi iaitu lambang dan juga bukti bahawa rakyat jelata ini bekerjasama ialah adanya inisiatif kita jaga kita itulah. Dan saya lihat inisiatif rakyat kita jaga kita ini bukan sahaja lambang, ia juga bukti bukti yang betul nyata sekali lah tentang semangat kenegaraan ini, di mana rakyat kita bersatu padu tanpa mengira keturunan, bahasa, agama yang berbeza-beza itu.
rakyat bersatu padu dalam mempertahankan negara ini daripada serangan pandemik COVID-19 ini. Jadi saya kira inisiatif kita jaga kita ini, kalau kita lihat dalam konteks semangat kenegaraan itu, barangkali kita boleh kaitkan dengan dengan kita meminjam kata-kata daripada Presiden Amerika Syarikat yang ke-31, iaitu mendiang John F. Kennedy, yang pernah berkatalah, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Dan kata-kata keramat ini diucapkan beliau masa beliau memberi ucapan pertama sebagai Ketua Negara Amerika Syarikat pada tahun 1961. Dan saya kira kata-kata keramat ini sudah pun menjadi asas semangat kebangsaan yang penting di mana-mana. Dan saya kira dalam konteks inisiatif rakyat kita jaga kita ini, inisiatif ini sebenarnya mengajak rakyat untuk melakukan sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik itu sudah tentu dalam bentuk tindakan sivik itu. Dan tindakan sivik di sini merujuk kepada usaha rakyat secara kolektif untuk melakukan kebaikan untuk diri mereka sendiri pertama-tamanya, dan sudah tentu ia juga menguntungkan negara. Dan saya kira tindakan sivik ini penting kita jaga kita ini, sebab ia juga merupakan tanggungjawab bersama rakyat untuk menyokong negara. Dan dalam hal ini sudah tentu rakyat menyokong dasar negara, dan dalam keadaan yang genting ini sudah tentulah dasar kesihatan negara itu dalam kita menangani krisis kesihatan yang sedang kita alami ini. Jadi saya kira inisiatif kita jaga kita ini adalah sesuatu yang sudah tentu dari bawah, dari rakyat, satu inisiatif rakyat, dan saya kira ada nilai murni di situlah, iaitu nilai untuk melindungi orang lain, rakyat lain selain daripada diri sendiri. Dan sudah tentu ini sesuatu yang bukan saja menguntungkan rakyat, ia juga baik untuk negara. Jadi saya kira inisiatif kita jaga kita ini satu tindakan sivik dan juga satu tanggungjawab rakyat yang ada nilai murni di situ, iaitu tak lain tak bukan prihatin ataupun keprihatinan yang menjadi tema Hari Kebangsaan untuk Baik. Prof Datuk, apabila disebutkan oleh yang berbagai Prof Datuk berkenaan inisiatif tanda pagar kita, jaga kita, lindung diri, lindung semua, itu merupakan mungkin antara kempen-kempen untuk kita membawa semangat kekitaan, kebersamaan, malah saling tolong-menolong dalam padahal seluruh dunia mendepani pandemik krisis global COVID-19. Namun perihal ini kita juga terjemahkan bagaimana apabila kita melihat dalam aspek kita jaga kita, isu-isu tentang keperbezaan kaum itu tidak lagi dibangkitkan. Tiada lagi bantuan bersandarkan kepada kaum, tetapi lebih kepada siapa yang memerlukan, maka bantuan itu yang akan disalurkan oleh golongan masyarakat yang lebih berkemampuan. Maka apakah perihal kita melihat pandemik COVID-19 ini menghadirkan blessing in disguise ataupun hikmah di sebalik cabaran yang kita hadapi, sebenarnya mewujudkan satu masyarakat Malaysia lebih prihatin, Prof Datuk? Ya, saya kira tidak dapat dinafikanlah bahawa rakyat memang bersatu padu dalam memerangi COVID-19 ini, dan kita dapat lihat krisis kesihatan hari ini yang membawa kepada krisis ekonomi. Jadi kedua-dua krisis ini sebenarnya adalah antara detik-detik perpaduan di negara ini. Ya, walaupun ia bersifat musibah, ianya telah menyatu padukan kita semua, pertama-tamanya untuk melawan pandemik yang dahsyat ini bersama-sama sebagai satu komuniti nasional. Dan yang keduanya, walaupun ia musibah, ia telah ia menyatu padukan kita semua untuk cuba mengatasi keadaan ekonomi yang runcing ini. Jadi saya kira yang penting di sini, kedua-dua krisis ini, itu kesihatan dan krisis ekonomi,
yang penting di sini kedua-duanya dilakukan oleh rakyat untuk memeranginya, untuk mengatasinya dalam bentuk komuniti nasional itu. Ya, dalam bentuk komuniti nasional itu rakyat Malaysia. Ya, mungkin apa yang ingin kita ringkaskan adalah ya. Ini kita lihat dengan jelas antaranya di pusat pemberian vaksin, iaitu dalam kalangan petugas dan juga dalam kalangan para sukarelawan yang bukan sahaja bekerja keras tetapi memperlihatkan adanya kerjasama yang erat dalam mereka memberi vaksin dan juga dalam mereka membantu masyarakat dalam apa-apa cara lah. Jadi saya kira ya, kerjasama antara etnik ini juga boleh kita lihat dengan jelas antaranya dalam program pemberian bakul makanan dan lain-lain kepada golongan yang terkesan oleh berbagai NGO yang terlibat, dan di situ kita dapat lihatlah adanya kerjasama yang erat di situ. Ya, meskipun musibah tapi kita dapat lihatlah kita membantu antara satu sama lain tanpa mengira etnisiti pihak yang dibantu itu. Dan saya kira ini sesuatu yang cukup penting, iaitu kita ada semangat kerjasama di sini dalam keadaan kita menghadapi musibah ini. Yang berbagi Prof. Datuk, mungkin seketika nanti saya akan juga bertanyakan rasional di sebalik pemilihan tema Malaysia Prihatin yang dipilih setelah 2 tahun kita mendepani pandemik COVID-19. Bagaimana terjemahannya dalam kita menggagaskan dan juga merancangkan semangat Hari Kebangsaan walaupun di depan pandemik COVID-19. Seketika nanti kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Ya, rukun negara yang sebenarnya digagaskan selepas perbincangan Mageran dan juga perubahan Mageran merupakan sebuah janji lisan oleh seluruh rakyat Malaysia supaya sama-sama kita menghayati 5 prinsip rukun negara dan menerjemahkan manifestasi janji tersebut dalam perihal kita menjalani kehidupan sebagai seorang rakyat Malaysia. Kalau di Indonesia mempunyai Pancasila, rukun negara di tanah air kita juga merupakan salah satu daripada aspek-aspek perpaduan yang bertepatan dengan beberapa perkara-perkara yang telah pun termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Maka perkara-perkara berkenaan janji lisan ini juga merupakan salah satu daripada kerangka yang bersifat mandatori untuk difahami dan juga dipatuhi. Masih lagi bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik Kebangsaan kita, Universiti Kebangsaan Malaysia. Prof. Datuk, kita bersua kembali untuk kita menceritakan lebih lanjut tentang tema yang dipilih bagi sambutan Hari Kebangsaan ataupun Bulan Kebangsaan pada tahun ini, iaitu Malaysia Prihatin. Sudah 2 kali tema ini dipilih. Kalau kita merujuk dan juga kita menyoroti kembali bagaimana pemilihan tema setiap hari kebangsaan ataupun kemerdekaan itu adalah berfokus kepada apa yang ingin disampaikan. Dalam perihal Malaysia Prihatin, bagaimana Prof. Datuk melihat tujuan dan juga objektifnya itu bertepatan dengan situasi semasa, Prof. Datuk? Ya, tema tahun ini sama dengan tema pada tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin. Dan bagi saya, ia cerminan sebenar tentang usaha kerajaan yang senantiasa mengambil berat tentang rakyatnya dalam konteks yang saya sebutkan tadi, what the country can do for you, dalam konteks semangat kenegaraan yang dianjurkan oleh mendiang John F. Kennedy itu. Jadi saya kira usaha kerajaan yang prihatin dalam konteks what the country can do for you dan bersekali dengan inisiatif rakyat melalui Kita Jaga Kita itu yang juga prihatin sifatnya dalam konteks what the people can do for the country. Jadi kedua-dua ini, usaha kerajaan dan usaha rakyat, bukan saja saling melengkapi dalam kita mengurus tadbir negara ini. Sebenarnya kedua-dua ini, usaha kerajaan dan juga usaha rakyat ini sebenarnya adalah the way forward dalam governance yang bestari. Jadi saya kira dalam hal tema Malaysia Prihatin ini,
ia membawa pengertian bahawa dalam kita bertepuk tangan itu kita perlu dua belah tangan dan iaitu ia kiasan kepada yang memerintah dan yang diperintah. Jadi kedua-dua ini sama-sama berusaha berganding bahu untuk menjayakan negara tercinta ini. Jadi saya kira sehubungan ini kerajaan bekerja kuat dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga kebajikan rakyat pada setiap masa, dan rakyat pula perlulah memperlihatkan rasa kenang jasa, kenang budi dan cara rakyat memperlihatkan jasa ini adalah dengan menyokong negara kita agar ia terus maju, ia terus berjaya. Jadi saya kira tema prihatin ini cukup bermaknalah dalam hal kita mengambil berat antara satu sama lain, kerajaan dan juga rakyat. Ya. Jadi saya kira begitulah kupasan saya tentang tema Malaysia Prihatin. Yang berbahagia Prof Datuk, mungkin molek kita menyorot kembali bagaimana prinsip rukun negara kini sudah pun berusia 51 tahun usia penubuhan, dan juga bagaimana ia digagaskan untuk seluruh rakyat Malaysia dan juga kerajaan persekutuan. Namun perihal rukun negara ini bukan sekadar kita bercerita tentang bagaimana ia diterjemahkan secara verbal ataupun secara lisan, tetapi bagaimana ia diamalkan. Apa yang boleh digarap dan juga digambarkan dalam kelima-lima prinsip rukun negara ini untuk diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara, Prof Datuk? Ya, saya kira tentang rukun negara ni, kita perlu bersifat jujurlah di sini kan, bahawa ia sebenarnya kurang berjaya dari segi penghayatan. Ia berjaya dari segi pengingatan, maknanya pelajar-pelajar kita ingat tentang 5 prinsip itu dengan cara hafalan. Ya. Tetapi dari segi penghayatan kita harus akui ianya perlu dilihat kembalilah mengapa penghayatan itu kurang. Bagi saya ini kerana kita berhenti di tahap ingat sahaja. Patutnya lepas pelajar-pelajar kita ingat tentang 5 prinsip itu, kita bergerak kepada satu tahap yang lebih tinggi, iaitu faham. Jadi kita memberi penjelasan dan juga penerangan anak-anak kita tentang rukun negara itu secara amnya dan setiap prinsip itu secara khususnya. Yeah. Dan selepas faham itu kita pergi ke satu tahap yang lebih tinggi lagi, iaitu amal. Iaitu kita mengamalkan apa-apa yang difahamilah. Jadi malangnya rukun negara kita walaupun berusia 50 tahun, ia perlu dilihat kembalilah. Maksudnya perlu ada pendidikan rukun negara itu. Bagi saya perlu ada semacam kurikulum dan juga semacam sukatan pelajaran. Sama ada kita nak ajar secara formal ataupun secara tidak formal, itu kita boleh fikir kemudian. Tetapi kita tidak boleh semacam lepas tangan kepada anak-anak ini untuk memahami sendiri setiap prinsip itu. Jadi setiap prinsip itu kefahamannya mesti datang dari pihak kerajaan. Ya. Kerajaan saya kira melalui akademi kenegaraan itu. Jadi kerajaan perlu membekalkan pendidikan rukun negara ini. Ya. Saya kira beberapa generasi yang sudah terlepas itu apa nak buat kan. Jadi kita mensasarkan kelompok barulah. Ya. Maksudnya dengan anak-anak muda, anak-anak yang kecil ini, kita adakan pendidikan rukun negara ini. Sebab ia falsafah negara kita nak masyarakat kita berpegang pada prinsip-prinsip tertentu, dan ia juga ideologi negara kita. Maksudnya ia panduan untuk kita hidup secara bernegara. Jadi saya kira kita harus beranilah di sini kan, berani mengakui ia kurang berkesan dan ada keperluan yang mendesak untuk menjadikan ia lebih berkesan. Ya.
Selain daripada itu, apabila yang berbahagia Prof Datuk juga menyebut berkenaan sistem pendidikan kita perlu ditambah baik dalam mengikut suasana dan juga kerangka semasa untuk kita menerapkan nilai-nilai patriotisme dalam kalangan anak-anak muda ataupun mereka yang akan membesar menjadi seorang rakyat dan juga warga negara yang bertanggungjawab. Dalam perihal ini, apakah yang berbahagia Prof Datuk juga melihat pengamalan bahasa kebangsaan, pengamalan budaya kebangsaan semakin terhakis dalam sistem pendidikan kita yang mungkin menjadi antara asbab kepada bagaimana masalah-masalah ketegangan kaum ini muncul disebabkan kurangnya pengamalan-pengamalan berteraskan sistem pendidikan di peringkat paling asas. Prof Datuk. Ya, reaksi saya dalam hal ini ialah kita perlu lihat kembali lah. Kita pernah mempunyai hasrat untuk menjadikan bahasa Melayu itu bahasa perpaduan. Ya. Jadi hasrat itu pertama kalinya muncul dalam Penyata Razak tahun 1956, kemudian dijadikan sebahagian penting dalam Akta Pendidikan tahun 1961, dan apabila yang tahun 61 itu digantikan dengan tahun Akta Pendidikan tahun 1996, kita masih berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa Melayu itu boleh menyatu padukan anak bangsa kita. Jadi setelah kita merdeka sekian lama, tahun ini sudah masuk 64 tahun, kita harus lihat kembalilah sejauh manakah bahasa Melayu itu berjaya menyatu padukan anak bangsa kita. Dan saya kira kita harus jawab secara jujur, ia kurang berjaya ataupun tak berjaya lah. Jadi ada keperluan kita melihat kembali lah mengapa ianya tidak berjaya, sedangkan bahasa itu ada kuasa untuk menyatu padukan ummah. Ia pernah dilakukan sepanjang sejarah manusia. Kalau pada zaman purba dahulu, Maharaja Chewangki di negara China menggunakan sistem tulisan. Bahasa itu dalam sistem tulisan untuk menyatu padukan puak-puak Cina yang bertutur dalam bahasa yang berbeza-beza. Dan dengan adanya sistem tulisan dan ejaan yang dikongsi bersama, orang-orang Cina yang sebelum itu tak boleh berkomunikasi, mereka boleh berkomunikasi melalui bahasa tulisan. Dan kita juga dapat lihat bagaimana bahasa Melayu itu diberi nama nasional bahasa Indonesia, berjaya menyatu padukan rakyat Indonesia. Jadi kita perlu lihat kembali lah mengapa ia tak berjaya di negara kita. Ya, mungkin dalam perihal itu apabila kita melihat kepada penyatu paduan etnik dan juga bangsa, apa yang digagaskan oleh yang berbahagia Prof Datuk tadi melihatkan kepada sistem pentadbiran di peringkat atasan itu sendiri yang akan memungkinkan untuk pengamalan itu di peringkat akar umbi. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang perlu untuk diberikan perhatian yang lebih dalam usaha kita untuk memastikan pengamalan itu berjaya di peringkat akar umbi. Persoalan tentang bagaimana kita ingin memastikan dengan 3 kaum utama, malah puluhan serta ratusan etnik di Malaysia ini termasuk Sabah dan Sarawak juga boleh bersama bukan saja dalam isu perihal pengamalan bahasa, budaya, tetapi menghormati antara satu sama lain. Kita sedia maklum, di Malaysia kita mengamalkan antara lain salad bowl dan bukannya melting pot yang menidakkan identiti setiap bangsa. Apa fahaman Datuk dan juga pandangan yang berbahagia Prof Datuk berkenaan isu-isu menghormati identiti bangsa dan juga etnik yang lain? Ya, untuk ini kita perlu lihat kembali ya. Apabila kita menubuhkan negara pada tahun 1957 iaitu Persekutuan Tanah Melayu, dan pada tahun 1963 iaitu Persekutuan Malaysia, kita menggunakan asas integrasi untuk menyatu padukan rakyat kita yang daripada pelbagai kaum. Jadi melalui integrasi ini kita membenarkan mereka yang bukan asal itu untuk terus hidup dia sebagai bukan asal. Dan salah satu buktinya kita dapat lihat pada sistem pendidikan iaitu kelompok bukan Melayu masih boleh berada sendiri dalam bahasa ibunda. Dan walaupun kita memberi nama sekolah vernacular, tetapi nama rasminya ialah sekolah kebangsaan, itu sekolah jenis kebangsaan. Jadi itulah sifat integrasi ya, dan kita adalah
satu-satunya negara di Asia Tenggara ini yang pakai asas integrasi untuk perpaduan ini. Sedangkan yang lain-lain menggunakan asimilasi. Jadi saya kira kita tuai apa yang kita tanamlah. Jadi apa yang ada sekarang ialah hasilan integrasi. Jadi ia memang tak sama dengan hasilan di Indonesia yang pakai asimilasi di negara Thai dan lain-lainlah di Asia Tenggara. Kita satu-satunya menggunakan integrasi dan begitu juga dengan Singapura lah. Apabila Singapura keluar daripada Malaysia pada tahun 1965, mereka pun terus ikut kita integrasi. Tetapi untuk pendidikan, Singapura tidak sesekali membenarkan kepelbagaian. Maksudnya di Singapura untuk pendidikan ada semacam asimilasi lah di situ. Maksudnya hanya satu sistem pendidikan saja, tapi kita terus membenarkan bidang pendidikan kita juga wujud dalam bentuk integrasi, iaitu dengan adanya pelbagai aliran persekolahan di peringkat sekolah rendah itu. Dan kita tak dapat menafikanlah bahawa sistem pendidikan kita khususnya di peringkat sekolah rendah itu membenarkan dan menggalakkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang cukup muda. Iaitu anak-anak kita pada usia tadika sudah pun dipisah-pisahkan, dan begitu juga keadaannya apabila mereka di sekolah rendah, dan apabila kita cuba mencantumkan mereka di sekolah menengah, nampaknya itu tidak menjadi. Buktinya polarisasi kaum yang wujud di sekolah rendah, terus wujud di sekolah menengah, terus wujud di IPT, IPTA, IPTS, dan mantap di tempat itu. Jadi kita tuai apa yang kita tanam. Okey. Ya, sudah pastinya negara kita unik dalam mengamalkan corak pengamalan perpaduan yang berbeza, tetapi saya yakin bahawasanya walaupun kita berada pada satu fasa polarisasi itu, tetapi semangat kekitaan dan hormat menghormati antara satu sama lain masih tetap berlaku walaupun sistem pendidikan kita dibeza-bezakan. Itu antara perkara-perkara baik dan juga perkara positif yang dapat kita nilai daripada sistem yang kita amalkan di Malaysia. Kita akan berjeda seketika, semuanya kita kembali nanti dalam Bicara Naratif Malaysia Prihatin, Patriotisme dan Kebersamaan. Ya, kempen Kibar Jalur Gemilang yang dilancarkan pada Sabtu tempoh hari di Kuala Terengganu oleh Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu bersama dengan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia serta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini merupakan salah satu daripada kempen untuk kita menyemarakkan semangat Hari Kebangsaan, Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang disambut pada 31 Ogos pada tahun ini, insya-Allah. Sama-sama kita menggambarkan isu tentang Malaysia Prihatin, tema yang sekali lagi dipilih untuk sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Masih lagi bersama dengan yang berbahagia Prof Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik Kebangsaan kita, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Prof Datuk, isu berkenaan tentang bagaimana kita menterjemahkan apa yang ditulis ataupun aspek-aspek penulisan dalam kita mengangkat prinsip demokrasi. Sudah pasti prinsip demokrasi itu membenarkan setiap rakyat ataupun warga negara untuk bersuara. Tetapi dalam tujuan kita mendidik masyarakat supaya apa yang kita suarakan itu datang dengan tanggungjawab. Apa yang kita suarakan itu akan datang dengan sebab dan juga akibatnya. Jadi perihal kepada kita menghormati kebebasan bersuara di samping menghormati kebebasan pihak-pihak lain dan juga menghormati undang-undang. Apa yang boleh digarapkan oleh Prof Datuk dalam menilai isu patriotisme, kebersamaan dan juga kebebasan bersuara ini, Prof Datuk? Ya, kebebasan bersuara ini adalah prinsip asas dalam sistem demokrasi. Selain itu, ia juga merupakan hak asasi manusia lah yang penting. Jadi, kebebasan bersuara ini ia merujuk kepada kebebasan seseorang ataupun sebuah kelompok itu dalam menyuarakan pandangan dan juga gagasan tanpa adanya rasa takut dikenakan tindakan oleh pemerintah. Jadi di negara kita kebebasan bersuara ini memang wujud, ia tidak pun dilarang.
Dan sudah tentu di mana-mana saja di dunia ini, kebebasan bersuara ini ada had. Tak bolehlah wujud secara mutlak tanpa ada sempadan. Sehingga ianya boleh menyentuh hal-hal sensitif dalam konteks perkauman, juga membongkar rahsia dan memfitnah dan lain-lain yang seumpama. Ya, saya kira bercakap tentang kebebasan bersuara ini, yakni ianya banyak disalahgunakan pada hari inilah, khususnya dalam media sosial. Jadi saya kira mungkin sudah sampai masanya negara memikirkan ada keperluan untuk menggubal perundangan baharu yang khusus sifatnya untuk menangani penggunaan bahasa ataupun bentuk bahasa yang sensitif ini yang boleh menimbulkan kemarahan. Jadi saya kira undang-undang begini penting, pertama-tamanya untuk menjaga ketenteraman awam, dan ia juga penting untuk menjaga maruah kita sebagai manusia, khususnya apabila kita difitnah, disela dan sebagainya. Ya, walaupun kita mempunyai perundangan sedia ada, antaranya dalam bentuk Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Komunikasi dan Multimedia, saya kira masih ada keperluan untuk kita menggubal satu perundangan khusus untuk menangani penggunaan bahasa yang sensitif inilah, bahasa yang tidak baik ini, dan ianya perlu sangat-sangat dianggap sebagai satu perbuatan jenayah. Dan di rantau ini Indonesia telah menggubalnya pada tahun 2006. Jadi saya kira perlu sangat kita gubalkan satu perundangan baru khusus untuk menangani penggunaan bentuk bahasa yang sensitif sifatnya, yang boleh menimbulkan kemarahan. Dan dalam hal ini kita dapat lihat tapak media sosial itu disalahgunakan. Bukan saja adanya fitnah, memfitnah dan sebagainya. Ia menjadi begitu buruklah sehingga institusi raja pun terpalit sekali. Jadi saya kira sudah sampai waktunya kita memikirkan dengan serius untuk keperluan adanya perundangan baru ini. Ya. Bukan saja tentang isu kebebasan bersuara ataupun apa jua yang ditulis itu mengikut had dan juga kerangka undang-undang. Saya berbalik kepada bagaimana pengamalan masyarakat Timur yang penuh dengan kesantunan bahasa, baik dari segi pertuturan maupun dari segi penulisan dan juga dari segi pergaulan dengan komuniti masyarakat. Apakah yang berbagai Prof Datuk melihat kita sudah mula kehakisan nilai-nilai kesantunan berbahasa, nilai-nilai kesantunan berbudaya, malah nilai-nilai kesantunan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan golongan pemimpin. Malah golongan diraja sekalipun sudah mula ada pihak-pihak yang terhakis nilai-nilai budaya dan kesantunan berbahasanya. Jadi apa yang boleh diberikan pandangan oleh yang berbahagia Prof Datuk berkenaan kehakisan nilai-nilai berbicara dan juga berbudaya ini, Datuk? Ya, dalam hal ini saya kira sudah berlaku penghakisan budaya itu. Kita sebenarnya masyarakat Timur ni, kita semenjak dahulu lagi kita mengamalkan budaya kolektivisme. Maknanya kita bekerjasama antara satu sama lain, dan dalam kita melakukan sesuatu itu kita selalu pertama-tamanya mengambil kira kebaikan untuk masyarakat itu. Jadi pihak terbanyak itu selalu menjadi keutamaanlah dalam kita bertindak. Tetapi malangnya akhir ini sudah berlaku anjakan daripada budaya asal kita, iaitu budaya kolektivisme, sudah beralih kepada budaya individualisme. Dan pada budaya individualisme itu perkara yang sangat tidak baik ialah adanya persaingan di situ. Maka
apabila ada persaingan sudah tentu tidak ada kerjasama. Jadi saya kira kita perlu lihat baliklah dalam kita meneliti hal kebudayaan ini, khususnya dalam kita nak melihat ianya dalam konteks kebudayaan kebangsaan untuk negara ini. Ada keperluan kita melihat kembali kita sudah banyak beranjak daripada budaya asal timur kita, iaitu budaya kolektivisme, dan kini rata-rata lihat dalam bidang politik dan sebagainya budaya individualisme itu yang diamalkan. Maknanya diri sendiri, kelompok sendiri, tidak fikir pun tentang masyarakat yang lebih besar jumlahnya dan juga pandangan pihak yang terbanyak, yang ramai gitulah. Jadi saya kira ada keperluan sangat-sangatlah kita lihat kembali dasar kebudayaan negara kita dengan melihat mengapa kita begitu jauh dah tersasar daripada budaya asal kita, kolektivisme. Kini rata-rata boleh dikatakan ia digantikan oleh budaya individualisme. Ya. Sudah pasti dalam perihal individualistik itu ia bersangkut rapat juga dengan narsistik, yang mana perihal kita hidup bermasyarakat ini perlu juga memikirkan tentang apa yang dilakukan itu memberi kesan dan juga akibat kepada masyarakat di sekeliling kita, bukan hanya kepada individu dan juga kepada keluarga kita secara kendiri. Yang berbagai Prof Datuk, kita nak berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Kita meneruskan perbincangan kita pada malam ini. Bersua kembali dalam Bicara Naratif, kita bercerita lebih lanjut tentang patriotisme dan kebersamaan. Saya masih lagi bersama dengan Profesor Emerita Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik Kebangsaan kita, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbagi Prof Datuk, kita juga tidak meninggalkan isu-isu tentang hubungan antara Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Ini merupakan antara banyak perkara yang diberikan perhatian, khususnya dalam pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana hubungan antara Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak, bagaimana undang-undang yang dirangka untuk membolehkan Malaysia itu dibentuk dengan bagaimana penggabungan Sabah Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Dalam perihal ini, bagaimanakah kita menilai pemahaman setiap masyarakat kita baik di Sabah dan Sarawak juga di Semenanjung Malaysia tentang isu hubungan kedua-dua bahagian Malaysia ini? Yang berbagi Datuk. Ya, saya kira dalam hal ini kita pertama-tamanya harus akui bahawa tiga wilayah ini mempunyai sejarah yang berbeza-beza. Jadi dengan sejarah yang berbeza-beza ini, maka pembentukan masyarakat itu pun berbeza-beza. Jadi kalau kita dapat kenal pasti ini asasnya, maka saya kira hubungan yang kalau tidak baik itu boleh diperbaikilah dengan kita pertama-tamanya memahami bahawa ketiga-tiga wilayah ini asal usulnya tidak sama. Dan dalam hal perpaduan, saya kira di Sabah dan Sarawak hubungan etnik di sana jauh lebih baik daripada apa yang ada di sini. Malah di sana boleh dikatakan tidak ada masalah langsunglah tentang hubungan etnik itu. Jadi dalam hal ini saya kira kita di Semenanjung ini perlu sangat-sangatlah belajar daripada apa yang berlaku di sana tentang hubungan etnik yang baik itu. Dan di Semenanjung kita tahu walaupun hubungan etnik kita itu pada permukaannya tidak memperlihatkan sesuatu yang aktif, tetapi kita tahu bahawa kita di antara tiga kaum utama ni kita kurang interaksi. Jadi kurang interaksi. Mengapa? Saya kira sistem persekolahan kita perlu dilihat kembali lah. Kerana sistem persekolahan kita nak tak nak ia membawa kepada masalah polarisasi kaum itu. Jadi kita harus tengok kembali. Jadi dalam keadaan kita harus tengok kembali itu, saya kira kita perlu perbaiki apa-apa yang ada sekarang inilah. Walaupun kurang
ampuh, ianya boleh diperbaiki untuk lebih ampuh lah. Saya kira pertama-tamanya mungkinlah kita harus lihat kembali falsafah peribahasa tak kenal maka tak cinta itu. Maknanya kita harus akui bahawa kita kurang kenal mengenali antara satu sama lain. Mengapa kurang interaksi? Apabila kurang kenal mengenali, maka kita juga kurang faham memahami antara satu sama lain. Dan yang lebih dahsyat lagi, ia membawa kepada kita mencurigai antara satu sama lain. Jadi perlu sangat-sangatlah kita baiki keadaan ini. Ya, sebenarnya kita ni masih berada di takut lama tu. Sewaktu kita merdeka ataupun baru merdeka. Iaitu antara Melayu, Cina dan India ni secara umumnya kita masih kenal Cina antara satu sama lain. Jadi kenal Cina ini adalah simpulan bahasa dalam bahasa Melayu yang sudah tidak pun digunakan pakai hari ini. Dan kenal Cina ini merujuk kepada perkenalan di permukaan saja antara dua pihak ataupun pihak-pihak yang terlibat lah. Jadi kenal Cina ini sebagai kesimpulan bahasa mengambil kiasan, kita kenal seseorang itu sebagai Cina misalnya semata-mata kerana warna kulitnya, bentuk matanya dan ciri-ciri Cina yang lain lah. Maknanya ia ciri luaran saja yang kita kenal. Sebenarnya kita dalam masyarakat majmuk ni kita perlu kenal mengenali antara satu sama lain ni dari segi ciri dalaman itu, iaitu kita perlu mengetahui cara hidup dan budaya pihak lain, aspirasi etnik lain. Jadi kita perlu ketahui semua itu untuk kita fahami dan untuk kita bina sifat mempercayai antara satu sama lain. Jadi saya kira kita harus akuilah kita ada kelemahan dan boleh diperbaiki pun. Jadi pada permukaannya kita nampak bersatu padu, tetapi sebenarnya kita tidak ada kerukunan. Iaitu kita tidak sokong-menyokong antara satu sama lain. Dan ini dapat kita lihat pada isu tulisan Jawi pada tahun lepas. Tengok macam mana tidak ada sokong-menyokong dalam hal kepentingan negara di sini. Jadi kita perlu lihat kembalilah supaya perkara ini boleh kita perbaiki. Kita dari permukaan tak ada. Kita ada masalah, defisit kepercayaan lah. Kita mencurigai antara satu sama lain. Secara ringkasnya mungkin pandangan daripada yang berbagai Prof Datuk, apa yang dilakukan oleh kerajaan dalam merapatkan jurang perbezaan ekonomi antara kaum daripada dasar ekonomi baru, model baru ekonomi sehinggalah wawasan kemakmuran bersama. Kerana kita sedia maklum jurang ekonomi antara kaum itu juga yang memungkinkan akan ada berlakunya perbezaan antara kaum. Jadi apa pandangan yang berbagai Prof Datuk secara ringkas berkenaan membaik pulih ekonomi untuk kita merapatkan jurang antara kaum, Prof Datuk? Sudah tentu itu satu usaha yang baik. Maknanya kita memperbaiki jurang ekonomi itu. Tetapi saya kira itu kemakmuran dari segi ekonomi. Di samping itu, selain kemakmuran ekonomi, kita juga perlu memberi perhatian kepada kemakmuran sosial itu. Jadi kemakmuran sosial itu perlu kita imbangi dengan kemakmuran ekonomi ini. Kalau ekonomi saja, ialah kita barangkali kurang masalah ekonomi, tetapi dari segi perpaduan kita masih tidak ada perpaduan yang erat dan utuh. Jadi bagi saya ada keperluan kita imbangi kemakmuran ekonomi tadi itu dengan kemakmuran sosial. Jadi kalau kedua-dua ini ada perimbangannya pada nisbah tertentu, saya kira perpaduan kita akan menjadi lebih bermakna lah. Maknanya kita bukan sahaja dari segi material itu, kebendaan itu, kita juga kuat dari segi sosial. Kita ada kemakmuran sosial itu, bukan kemakmuran ekonomi saja. Prof Datuk, setelah lebih puluhan tahun kita merdeka, apakah rakyat kita sudah matang dalam isu-isu perpaduan, Prof Datuk? Secara ringkasnya. Saya kira kita matang dari segi kita cuba elaklah berlakunya konflik terbuka itu. Tetapi
saya kira dari satu segi lain kita masih tidak ada kerukunan ni. Kita tidak sokong menyokong antara satu sama lain. Jadi kita perlu akui itu memang ada. Bukan semua orang mau bercakap secara terus terang di sini, tetapi saya kira kita sudah berusia 64 tahun. Sudah tiba masanya kita berani bercakap tentang hal jelek-jelek secara ikhlas demi negara tercinta. Ya, insya-Allah satu pandangan yang konklusif. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik Kebangsaan kita, Universiti Kebangsaan Malaysia kerana bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih sekali lagi Prof Datuk kerana bersama dengan kami. Insya-Allah Malaysia Prihatin, kita sama-sama ingin menyeru anda semua supaya kita meningkatkan semangat patriotisme dan juga memupuk perpaduan supaya tidak menjadi seperti ibarat kata pepatah, ibarat enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Kita sentiasa bersatu dan kita sentiasa menghormati pandangan peribadi malah pandangan setiap golongan masyarakat kita. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. InsyaAllah kita bawakan dari semasa ke semasa perkembangan terkini isu-isu tempatan dan juga isu-isu nasional untuk kita garapkan bersama dengan anda. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.